Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para penonton, kita bertemu sekali lagi dalam ruangan wadah online. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan berbincang ataupun berkongsi sebuah ilmu berkenaan konsep yang baru. Kita nak ceritakan tentang surat hati untung. Jadi para penonton, setiap yang kita lakukan semuanya bermula daripada hati. Sebab itu kita selalu katakan, kalau hati bersih, semua akan berjalan dengan lancar. Tapi kalau hati tidak bersih, semua berjalan dengan sebaliknya. Jadi, apa yang kita nak dalam perbuatan kita, dalam kelakuan kita, apa yang tersurat dalam hati ataupun tersurat dalam hati, biarlah ianya dizahirkan sebaik mana seikhlas dalam hati kita. Jadi para hadirin, kalau kita lihat hati kita ni, dia kadang-kadang berbalik-balik. Sebab tu kita selalu doa, kita selalu minta. Rasulullah SAW dikatakan apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tsabbit ni kita kata apa ni? Tetapkan. Kita nak tetapkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang bila kita berbicara tentang hati ni dia berbolak-balik. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita nak sesuatu yang mana sesuatu tu kita rasa perlu. Tapi kadang-kadang kita rasa perlu nak buat tu, tiba-tiba dia tukar pula. Ubah pula. Contoh kita pergi kedai, kita nak sesuatu tu, nampak benda A, tiba-tiba kita nak beli benda B. Jadi dalam kelakuan kehidupan kita pun perlu nak macam tu. Apa yang kita inginkan menerusi hati, kita zahirkan menerusi perbuatan. Apa dia kata, buat tak serupa bikin, ataupun cakap tak guna, timbak tak kena. Jadi kita nak dia timbakan cakapan kita tu kena, biarlah dia datang bermula daripada. Kenapa? Sumber hati, kalau kita sampaikan daripada hati, kena dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, mereka juga akan kena dengan. Jadi itu saya nak tutup perkongsian pada hari ini dengan sebuah doa yang biasa kita bacakan selepas solat dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat ke-7, Allah berpesan kepada kita, bila kita dah dapat kenikmatan tu, kita sentiasa nak kena bersyukur para hadirin. Apa dia? Kita bacalah doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kita berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, janganlah engkau membisungkan hati kami sesudah engkau beri petunjuk. Setelah Allah berikan kita petunjuk, yang kita dapat hidayah daripada Islam, daripada Al-Quran, daripada Sunnah, daripada orang-orang sekeliling yang terbaik, kita nak biarlah hati kita itu apa? Sentiasa berbau dengan kebaikan. Daripada rahmat yang Allah berikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha melimpah-limpah pemberian. Para hadirin, mari kita sama-sama membentuk pribadi Islam kita, pribadi Muslim kita untuk terus menjaga hati. Kerana kita menjaga hati, kita akan menjadi orang yang sentiasa positif dalam kehidupan kita. Teruskan, sekiranya anda suka, sila like, komen, share dan subscribe. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليك صلى الله يا خير خلق الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah yang dirahmati Allah? Semoga semua dalam keadaan sihat walafiat dan semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita di dalam majlis ini insya-Allah. Selamat datang kembali dalam segmen Surat Hati Untukmu. Kita
kita sering dengar tentang niat. Dan bila kita cakap tentang niat, ia kembali kepada hati kita. Tetapi niat itu sentiasa dilaksanakan bila ada satu amalan. Bila ada niat dengan amalan, ia akan kait rapat antara satu sama lain. Dan bila kita cakap tentang niat, setiap apa yang kita niatkan, ia akan membawa diri kita kepada amalan itu sendiri. Misalnya kalau kita laksanakan satu amalan itu, kita cakap kita pergi ke masjid dan kita meletakkan niat iktikaf di masjid itu, maka kita mendapatkan pahala niat iktikaf itu. Tetapi kalau kita niatkan untuk kita pergi ke masjid saja tanpa ada niat apa-apa yang lain, maka niat kita adalah hanya untuk pergi ke masjid itu sendiri. Maka itu adalah perbezaan antara kedua-dua niat ini. Jadi, antara satu perkara yang patut kita lihat atau patut kita fahami bila niat itu sering mengubah-ubah. Sebagai hamba, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai seorang manusia, kita akan rasa perkara seperti itu. Seperti mana niat kita ini asyik berubah-ubah. Misalnya, bila kita pergi ke kerja, niat kita sebenarnya adalah untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja niat yang perlu kita ada untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mungkin di tengah jalan itu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apa yang kita laksanakan, kita mungkin lupa tentang niat itu. Mungkin di antaranya kita memikirkan tentang gaji kita, tentang duit kita, tentang perkara-perkara yang lain, yang mana kita merasa tak puas hati dalam satu perkara itu. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila kita lihat kembali, memang betul niat ini boleh berubah-ubah dalam keadaan yang berbeza-beza. Kenapa? Kerana dia akan melihat dalam situasi kita sendiri itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila kita lihat kembali bagaimanakah sebagai seorang individu untuk kita menjaga niat kita agar kita tidak jauh daripada apa yang kita niatkan pada asalnya. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau kita lihat niat kita adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh nafikan mungkin kita ada niat-niat yang lain. Mungkin perkara-perkara atau niat-niat itu mungkin berbeza sedikit, tetapi pada akhirnya niat kita adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat, kita renung kembali diri kita. Adakah kita dalam dunia ini hanya semata-mata untuk melaksanakan perkara-perkara di dunia ini? Tidak. Niat itu datang kembali untuk mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita cakap tentang keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, di tengah-tengah itu kita ingatkan kembali, kita reflektkan diri kita kembali agar pada akhirnya apa-apa yang kita laksanakan itu semuanya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, istiqamah. Macam mana kita nak istiqamah dalam niat itu? Kita tidak nafikan semua di antara kita mungkin ada perkara-perkara yang lain yang dapat membuat kita lupa tentang niat asal kita. Mungkin kita nak laksanakan satu perkara, mungkin wa'yazubillah min zalik, kita nak derma kepada mana-mana tempat, dan bila seseorang itu nampak tentang derma atau orang lain nampak kita derma pada satu tempat itu, maka kita merasakan bangga bila kita dapat niat itu. Kita merasakan bangga bila kita buatkan amalan itu. Maka tiba-tiba niat untuk kita menderma atau memberikan kepada orang lain menjadi seakan-akan kita mahukan pujian dari orang lain itu. Jadi bila kita nak dapat pujian dari orang lain, niat kita itu akan berubah daripada yang baik kepada yang kurang baik, yang tidak baik, perkara-perkara yang mana boleh mendapatkan pujian itu. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, walaupun kita dah kuat dalam perkara itu, ingat istiqamah. Maksudnya apa? Kembalilah balik untuk mendapatkan yang pertama itu keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita memang pada asalnya kita memang banyak melaksanakan perkara-perkara yang tidak baik dan tiba-tiba kita nak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka letaklah taubat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Memang di tengah-tengah jalan itu tidak dinafikan akan ada banyak perkara, banyak cabaran, banyak sekali dugaan-dugaan yang kita boleh lihat. Tetapi pada akhirnya, kalau kita istiqamah, kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dia akan memudahkan urusan kita tanpa kita sedar. Dan yang terakhir,
bila kita dah ingat tentang keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bila kita dah istiqamah, pada akhirnya yang ketiga, kita perlu ingat bahawa semua ini bila kita laksanakan ini, kita perlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab jika kita tak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya apa yang kita niatkan, apa yang kita laksanakan, apa amalan-amalan yang kita lakukan tidak dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka setiap amalan-amalan itu akan menjadi satu sia-sia. Menjadi sia-sia untuk kita, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah. Dan itu yang kita tidak mahu dapat. Kita semua sebagai hamba Allah mahukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita cakap tentang hati, bila kita cakap tentang niat, bila kita cakap tentang amalan, semua kait rapat antara satu sama lain, kerana pada akhirnya niat itulah yang menentukan antara kebaikan atau keburukan seseorang itu. Maka untuk kita membentuk peribadi Muslim kita yang lebih baik, ayo betulkan niat kita dulu. Kalaulah memang dia jauh atau memang dia jauh daripada apa yang kita niatkan kerana Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pangkal itu balik. Jangan takut, jangan risau, pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Itu sahaja daripada saya pada hari ini. Insya-Allah kita akan jumpa pada minggu hadapan dalam segmen Surat Hati untukmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليك صلى الله يا خير خلق الله. الله 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 الله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke program terbaru kami, iaitu Surat Hati untuk. InsyaAllah hari ini saya ingin membawa tuan-tuan dan puan untuk merenung kembali akan amalan-amalan yang tersembunyi. Jadi sebelum itu, mari kita fahami apakah yang dimaksudkan dengan amalan yang tersembunyi. Kerana amalan ini terbagi kepada dua, ada yang tersembunyi, ada juga yang boleh kita lakukan secara terang-terangan. Apakah amalan-amalan tersebut? Amalan yang tersembunyi itu ialah apabila kita melakukan tanpa dilihat oleh orang lain, yang lebih mengaitkan diri kita dengan soal hati, soal niat kepada Sang Pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin juga kita melakukan perkara tersebut ialah untuk mendapatkan populariti di mata masyarakat, bukan untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingin saya katakan, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Niat itu adalah satu perkara yang sangat penting. Di dalam hadis tersebut juga ada mengatakan, sekiranya niat kita itu ialah untuk memperolehi keduniaan, maka kita akan dapat keduniaan yang kita inginkan. Akan tetapi, sekiranya niat itu hanya memang untuk mendapatkan keridaan Allah ataupun untuk mencapai matlamat akhirat, maka kita akan dapat apa yang kita niatkan. Antara amalan-amalan yang tersembunyi yang boleh kita lakukan seperti melakukan solat sunnah, melakukan solat malam, berpuasa sunnah, bersedekah, membaca Al-Quran ataupun berzikir, juga mendoakan seseorang tanpa pengetahuan mereka. Amalan-amalan ini tidak dicatat oleh para malaikat atau tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana dalam surah Az-Zalzalah, Allah menyebut, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang bermaksud, setiap amalan walaupun sekecil atau sezarah sekalipun, Allah akan mencatatkan. Maka tidak ada satu pun amalan walaupun yang tersembunyi yang terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu. Tidak sama sekali. Para ulama ada menjelaskan bahawa adalah sebaiknya sekiranya amalan tersembunyi ini dilakukan secara rahsia atas sebab untuk menjaga keikhlasan hati dan juga untuk menjauhkan daripada sifat riya. Apakah itu sifat riya? Sifat riya itu ialah sifat yang menunjuk-nunjuk, yang ingin mendapatkan nama ataupun pengiktirafan daripada orang sekeliling.
Sebagai contoh, secara lazimnya apabila kita melakukan solat seharian, contoh solat subuh 4 rakaat, kita boleh habiskan solat subuh dalam masa mungkin 5 minit, 7 minit. Tetapi kerana pada waktu itu di sekeliling terdapat ramai orang yang melihat, jadi kita extend, kita panjangkan solat kita daripada 5 minit, kita buat hingga 15 minit. Kerana bila kita melakukan tersebut, kita mengharapkan orang akan memandang kita sebagai seorang yang ahli atau seorang yang soleh. Okay, padahal hakikatnya niat itu bukan kerana untuk mendapatkan keridhaan Allah, tapi hanya untuk populariti semata. Nah, di sini menunjukkan bahawa sifat riya itu adalah sangat bahaya. Sebab itulah dikatakan terdapatnya amalan yang tersembunyi supaya kita dapat pelihara objektif amalan tersebut, iaitu hanya untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada masa amalan yang dikatakan tersembunyi ini boleh juga dilakukan secara terang-terangan. Ini atas tujuan ialah untuk memotivasi atau untuk memberi pengajaran kepada orang lain supaya dapat melakukan perkara yang sama. Atau dalam perkataan lain, amalan tersebut dapat memberi faedah kepada orang lain. Maka bolehlah dilakukan secara terang-terangan. Berbeza dengan amalan-amalan yang memang wajib seperti puasa, solat, zakat, ini haruslah dilakukan terang-terangan. Supaya untuk kita tekankan lagi bahawa perkara ini harus wajib dilakukan. Sekiranya jika kita tidak lakukan perkara tersebut, kita akan mendapat dosa. Itu sahaja perkongsian saya buat hari ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Sama kita membentuk pribadi Muslim dalam surat hati untukmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. عليك صلى الله يا خير خلق الله. الله 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 الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke program baru kami iaitu Surat Hati Untukmu. Topik hari ini adalah keinsafan diri. Setiap manusia itu akan seringkali melakukan kesilapan kerana kita bukan maksum. Oleh itu, Islam menggalakkan kita untuk sentiasa muhasabah, memperbaiki diri ke arah kebaikan dan sering mencari peluang di mana untuk kita insaf dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana fitrah manusia ini, mereka dapat membezakan yang hak dengan yang batil. Bila kita tahu benda itu hak, kita akan cenderung untuk mengikutinya. Dan kalau kita tahu benda itu batil, selalunya kita akan menjauhinya. Inilah adalah sifat yang perlu ada pada setiap Muslim, iaitu insaf. Insaf itu bermakna kita mempunyai kesedaran diri dan kita mengambil keputusan atau mengambil satu azab untuk berhenti melakukan perkara yang sia-sia. Mengapa kita perlu insaf dalam diri kita? Kenapa perlu ada sifat insaf? Ini kerana kalau kita baca surah Al-Hasyr ayat 18, Allah menyuruh kita untuk bertakwa kepada beliau dan melihat amalan yang akan dibawa bila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Bermakna kehidupan di dunia ini bukan hanya sia-sia. Dia ada sesuatu yang Allah inginkan untuk kita bawa kembali bertemu dengannya, iaitu amalan kita. Bila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah amalan yang ingin kita bawa kepadanya? Adakah amalan-amalan yang mungkar atau amalan-amalan yang soleh? Tentu sekali kita ingin bawa amalan-amalan yang soleh. Dari sini perlu untuk kita insaf, memperbaiki diri ke arah kebaikan dan berazam untuk berhenti melakukan kezaliman. Okey, hadirin hadirat sekalian, bagaimana kita ingin tahu bahawa jalan yang kita sedang lalui ini ialah jalan untuk menginsafi diri? Iaitu caranya ialah mudah, iaitu bertaubat. Kerana dalam banyak surah Al-Quran, Allah menyebut bahawa siapa yang melakukan kemungkaran, kemudian dia bertaubat,
Sesungguhnya Allah itu maha pengampun atau maha menerima taubat. Dan Allah sering menggunakan ayat-ayat Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Di sini kita tahu bahawa bagaimana teruk seseorang itu, bagaimana kejam pun kejahatan seseorang itu telah lakukan, selagi mana dia insaf dan selagi mana dia bertaubat, ketahuilah bahawa Allah itu akan menerima taubat hamba-Nya. Dalam surah yang lain pun Allah ada mengatakan bahawa Allah itu sangat dekat dengan kita apabila kita meminta kepada beliau. Maksudnya kita kena yakin bahawa walaupun bagaimanapun keadaan kita, Allah akan mendengar rintihan kita dan menerima insaf kita. Itu perlu kita ada rasa yakin diri bahawa Allah maha mendengar. Ini paling penting dalam kehidupan kita sebagai seorang yang Muslim. That's why kita kena perlu belajar atau belajar lagi apakah sifat-sifat Allah. Sesungguhnya Allah mempunyai banyak sifat-sifat yang rahmah. Dan apakah lagi yang kita boleh meraih daripada sifat keinsafan diri? Banyak antaranya ialah kita akan memberi kita peluang untuk menjadi yang lebih baik. Bila kita mengenali kelemahan diri kita, kita akan selalu kita akan lagi untuk mencari kesilapan orang lain. Bila kita akan fokus pada diri kita, kita akan bersangka baik terhadap manusia. Kita akan mengkukuhkan lagi silaturahim antara sesama manusia, dan juga kita akan melakukan ihsan terhadap mereka. Dan apabila kita tahu kekurangan diri kita, apa yang kita lakukan? Kita akan mencari ruang-ruang untuk ke arah kebaikan. Contoh, kalau orang itu tidak bagus dalam bacaan Al-Quran, untuk menjadikan dia bagus, bagaimana? Dia akan mencari kelas-kelas yang boleh membantu beliau untuk membaca dengan lebih baik, dengan tajwid contohnya. Begitulah kehidupan kita. Kita kena insaf, bertaubat dan sentiasa melakukan yang terbaik untuk menjadi seorang Muslim yang terbaik. Begitulah kehidupan dalam kehidupan kita. Kita tak boleh stop dan sentiasa putus asa dan kata, oh Allah tak akan menerima saya kerana saya ni jahat. Tidak. Kena sentiasa ada pemikiran yang terbuka bahawa Allah itu sangat dekat dan Allah itu menerima taubat hamba-Nya. Itu saja pengongsian saya untuk anda semua. Semoga ia memperolehi manfaat. Dan moga-moga kita dapat membentuk peribadi Muslim. Dan inilah program yang terbaru, iaitu Surat Hati untukmu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليك صلى الله يا خير خلق الله.